Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat tengah hari kami ucapkan kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini. Hari ini 22 Januari 2021, hari Jumaat. Okey, sedar tidak sedar kita sudah pun menuju ke 10 hari terakhir di bulan Januari ini. Tapi apa yang pasti, kami di Wanita hari ini sentiasa mendoakan kesejahteraan dan keselamatan anda dan juga kita bersama ialah dalam kita menempuh ataupun mengharungi hari-hari yang mendatang dalam tempoh PKP ni, pandemik yang berlaku, pastinya pelbagai cabaran yang kita akan hadapi. Tetapi jangan patah semangat, teruskan usaha, bersama-sama kita dapat melandaikan lengkungan COVID-19 di negara kita. Baik, hari ini kan sebenarnya Yana tidak keseorangan sebab di sebelah sana, cantik berbaju kurung tu, ada Sugita Chandran. Hai Sugita. Ya, hai Yana, dari orang kata lebih 1 meter ni. Lebih ni. Lebih sangat ni, tak apa. Apapun, selamat tengah hari penonton-penonton Wanita hari ini. Terima kasih kerana menjadikan Wanita hari ini rancangan siaran tengah hari anda. Dan seperti yang Yana katakan, teruskan dengan semangat anda. Apa jua yang anda lakukan, kami berharap ia berjalan dengan lancar. Dan Yana, ini saya kira dah masuk hari kedua bagi adik-adik dan abang-abang yang sudah mula bersekolah secara atas talian. Kami berharap anda sudah pun orang kata mendapat the hang of it lah. Betul. Dah 2 hari kan. Dan kalau boleh saya nak berkongsi sedikit lah. Pagi ni kawan saya ada menghantar mesej di WhatsApp. Mesejnya macam ni, ibu atau ayah kepada seorang pelajar ni bertanya kepada cikgunya, cikgu, anak saya darjah 1, hari pertama perlu pakai baju sekolah ke? Cikgunya kata tak perlu, tapi pastikan yang kat rumah tu semuanya berbaju. Sebab banyak sangat yang viral, ambil selfie dekat belakang tu ada yang tak pakai baju, ada yang terlebih-lebih ditunjukkan. Jadi apapun adik-adik di rumah, kalau tak pakai baju sekolah pun tak apa, pastikan ayah, ibu, adik, abang, kakak ke siapa-siapa kat rumah tu berbaju penuh lah ya. Okey, itu bagi adik-adik yang sudah mula bersekolah. Bagi kami semua seperti biasalah Yana kan, kita di WHI sentiasa ingin mengingatkan anda untuk menjaga keselamatan dan juga kesihatan anda dan juga orang di sekeliling anda. Dan kalau boleh Yana kami nak kongsikan bilangan kes terbaru yang dilaporkan setakat semalam. Betul, setakat semalam 21 okey, sebanyak 3,170 kes yang telah pun dilaporkan dan yang mencatatkan rekod tertinggi bagi negeri adalah di wilayah Persekutuan dengan lebih daripada 545 kes dicatatkan semalam. Juga PKP di seluruh negeri Pulau Pinang, Selangor, Johor, Kelantan, wilayah Persekutuan dan juga negeri Sabah telah pun dilanjutkan sehingga 4 Februari 2021. Walaupun dilanjutkan tempoh PKP ini, tetapi saya kira ada satu berita baik untuk kita semua di mana kerajaan telah pun bersetuju untuk operasi kedai makan dan juga restoran dilanjutkan sehingga jam 10 malam berkuat kuasa 22 Januari iaitu pada hari ini. Dan Sugi, saya kirakan ini adalah berita baik bukan sahaja kepada kita yang nak buat tumpah makanan lebih daripada jam 8 malam sehingga pukul 10 malam dah sekarang ni. Tetapi saya kira inilah berita baik juga kepada abang-abang penghantar makanan kita, kepada kedai-kedai makan dan juga restoran. Secara tidak langsung ini juga dapat menjana kembali pendapatan ekonomi walaupun orang kata tempohnya cuma 2 jam je setiap hari. Betul tu Yana. Tak apalah, lepas pukul 10 kita dah tak perlu makan kot. Kita mulakan gaya hidup yang sihat sedikit lah. Kita stop makan dalam lingkungan pukul 10, 10.30 tu kita dah berhenti makan. Tapi apa pun ingat, walaupun waktunya dilanjutkan, ia hanya untuk take away sahaja. Betul. Untuk penghantaran makanan. Tak boleh duduk di kedai makan-makan. Masih tidak dibenarkan lagi. Jadi apa pun kami berharap anda terus ingat ikut SOP yang ditetapkan. Kalau orang di sebelah lupa pun, anda lah yang perlu mengingatkan mereka sebab kita jaga kita. Ini masih lagi satu pertarungan yang harus kita semua berganding bahu. Betul. Okey, baik. Kami nak juga kongsikan dengan anda mengenai sesuatu yang
istimewa. Tapi sebelum itu, Yana, sebelum nak kongsikan mengenai topik kita pada hari ini, izinkan saya berkongsi bersama dengan anda mengenai keceriaan si manja. Kalau duduk dekat rumah tu sentiasa menjadi satu cabaran lah saya kira, terutama sekali bagi ibu bapa yang mempunyai anak-anak kecil. Nak buat apa dengan mereka kan? Kadang-kadang dah tak tahu nak buat aktiviti apa. Di sini nak kongsikan bersama dengan anda satu tips ya. Keceriaan si manja penting kerana ia akan membahagiakan sekeluarga. Keceriaan si manja terbahagi kepada 4 jenis, iaitu kesihatan, aktif, sosial dan minda. Tip inspirasi Grow Happy nombor 5 adalah main aumcak sama-sama. Main aumcak. Baik, dan sama ada papa, mama atau si manja yang menyorok. Aktiviti ini melatih mindanya berfikir, mencari tempat selamat dan bijak mencari. Minda si manja lebih aktif bila perutnya selesa, jadi cubalah Nestle Lactogrow agar dia lebih ceria. Lactogrow satu-satunya susu rumusan kanak-kanak dengan bakteria baik probiotik L-reuteri untuk keselesaan usus. Baik, jadi bolehlah main aumcak bersama dengan anak-anak anda di rumah hari ini, sama ada papa, mama atau anak kecil yang menyorok, sama-samalah anda menceriakan satu sama lain. Okey, baik. Tapi kan Sugi, kalau aumcak tu kan dia tak boleh cakap je. Dia kena ada gaya sekali. Dia kena aumcak. Baru betul. Aumcak. Okey, baiklah. Itu berkenaan dengan Lactogrow dan aumcaknya. Saya kira itu adalah satu aktiviti yang orang kata boleh mengeratkan lagi hubungan antara anak-anak dan juga ibu bapa. Okey Sugi, sebelum kita kongsikan bersama dengan penonton kita pada hari ini tentang topik kita pada hari ini, biasalah hari Jumaat, pastinya topik berkaitan dengan hikayat perkahwinan. Tetapi kami tertarik untuk berkongsi kepada anda untuk melihat satu cicipan yang telah pun dikongsikan oleh salah seorang dari pengguna Twitter yang mana beliau telah berkongsi tentang burnout yang dialami oleh isterinya. Dan Sugi, saya kira kan bila kita bercakap tentang burnout ini, ia adalah satu permasalahan yang common. Ia biasa terjadi, tetapi mungkin ada dalam kalangan kita yang tidak sedar sebenarnya diri kita ni sudah pun burn out ataupun kehausan ataupun dah penat sangat-sangat sehingga boleh bawa kepada tahap frust. Kita rasa kecewa dengan kehidupan kita. Dan saya kira ini satu situasi yang dialami oleh rata-ratanya semua orang yang bekerja, yang tengah belajar, adik-adik kat rumah pun kadang-kadang burnout juga. Tapi hari ini kami nak memberi fokus kami adalah terutamanya mungkin bagi pasangan yang sudah rumah tangga, dan seperti yang Yana katakanlah, ini perkongsian dari Twitter di mana Dr. Reza Zainul telah berkongsi apa yang beliau telah perhatikan pada isterinya, di mana pada suatu hari pada tempoh hari beliau telah perhatikan yang isteri beliau tengah baring sahaja, dan selepas tengah baring tu dia bawa laptop masuk ke dalam bilik. Masuk dalam bilik tu tengah nak tonton something lah. Lepas tu dia menonton cerita Korea. Tapi apa yang ingin disampaikan oleh Dr. Reza sebenarnya selepas diperhatikan adalah isteri beliau sebenarnya mengalami burnout. Yang saya kira ramai dalam kalangan suami mungkin tidak perhatikan dari segi fizikal isteri mereka, sebab burnout ni berlaku dari segi emosi dan juga mental seorang isteri. Dan burnout ni yang diperhatikan oleh Dr. Reza adalah disebabkan isterinya mungkin terlalu banyak orang kata tugasan di rumah, nak jaga anak, nak perlu melakukan tugasan bersihkan rumah, nak ajar anak lagi. Dan Dr. Reza, Yana, saya kira Yana pun ada baca perkongsiannya, telah berkata yang dia sedar yang isterinya telah sedang mengalami burnout sebab sewaktu isterinya pantang satu ketika dahulu, beliau telah ditugaskan untuk jaga anak. Dan beliau kata memang rasa burnout tu dirasai lah, sebab tu dia boleh faham apa yang dilalui oleh isterinya. Betul. Dan mungkin ada dalam kalangan anda yang nak membaca secara terperinci tentang cicipan yang telah pun dibuat oleh Dr. Reza Zainul. Anda boleh terus ke laman Twitter @Dr. Reza Zainul untuk membacanya secara penuh apa yang dikongsikan oleh beliau. Dan Sugita, hari ini sebenarnya kita nak bercakap tentang satu topik yang juga berkait rapat dengan apa yang telah dikongsikan oleh Dr. Reza Zainul tadi. Di mana hari ini kita akan membawa topik konflik muncul setelah punyai anak.
Betul orang kata anak itu pembawa rezeki. Anak itu pengikat kasih dan sayang. Tetapi tidak mustahil juga berlakunya situasi dalam sesetengah institusi kekeluargaan di mana apabila ada anak, pastinya ada tanggungjawab yang lebih. Betul. Dan bila kita bercakap tentang tanggungjawab ni kan Sugi, macam-macam benda yang nak kena buat. Seperti yang Sugi kongsikan tadi. Semua orang kena bekerja. Dan bila bekerja kena bahagikan masa untuk menguruskan household, rumah tangga tu, nak masak, nak jaga anak, nak membasuh, nak buat macam-macam lah, senang cerita kan. Jadi pada hari ini kami akan membincangkan dengan lebih lagi tentang topik di mana adakah anak ini sebenarnya pencetus kepada konflik dalam rumah tangga. Itu persoalan yang saya kira amat menarik juga ya. Sebab kalau kita kaitkan dengan situasi Dr. Reza kongsikan itu, kalau seorang suami tidak memahami apa yang dilalui oleh isterinya, mungkin dia akan rasakan yang isterinya tak lakukan tugasan dengan baik, isterinya mungkin malas, apalah tengok cerita Korea dalam laptop, lepas tu ambil buku, baca, lepas tu baring, anak-anak siapa nak jaga. Tapi itulah, adakah itu akan mencetuskan konflik ataupun akan menyebabkan suami itu lebih memahami isterinya. Tapi apapun seperti yang Yana katakan, topik kita pada hari ini adalah konflik rumah tangga muncul setelah punyai anak. Ya ataupun tidak, dan adakah anda pernah mengalaminya ataupun sedang melaluinya? Terus ke Facebook WHI TV3 dan kongsikan bersama dengan kami pengalaman anda dan apa-apa persoalan yang anda ada. Kalau sempat kami akan bertanya kepada perunding motivasi yang akan kami berhubung secara atas talian sekejap sahaja lagi. Kami nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Perkahwinan merupakan ikatan suci yang sememangnya menjadi satu percaturan dalam menuju kebahagiaan. Kebahagiaan hidup sesebuah keluarga itu banyak bergantung kepada persefahaman di dalam menjalinkan perhubungan setiap suami dan isteri. Kegagalan mereka untuk berbuat demikian akan melahirkan ketegangan dan konflik. Dalam sesebuah perkahwinan, pasangan suami isteri pastinya berusaha untuk mendapatkan zuriat dan zuriat ini mampu menjadi pengikat kasih sayang. Namun kadangkala, kesibukan mengurus anak membuatkan pasangan lupa untuk menjaga keharmonian rumah tangga itu sendiri. Persoalannya, benarkah kehadiran zuriat mencetuskan konflik di dalam rumah tangga? Adakah zuriat dilihat sebagai penguat ikatan cinta atau hanya membawa beban kepada pasangan suami isteri? Baik, itu dia sedikit sebanyak mukadimah ataupun pendahuluan tentang topik yang akan kita bincangkan pada hari ini, iaitu konflik muncul setelah punyai anak. Dan Sugi, mungkinlah kan kita berdua belum lagi berkahwin dan apatah lagi mempunyai anak. Tetapi saya kira topik pada hari ini bukan sahaja tertumpu kepada mereka yang sudah pun mendirikan rumah tangga, sudah berkahwin dan mempunyai anak. Tetapi saya kira topik pada hari ini juga penting buat mereka yang belum berkahwin tetapi mungkin menuju ke arah tersebut. Sebab bila orang kata lebih baik kita bersiap sedia tahu dan supaya apabila sesuatu perkara yang tidak baik itu berlaku, kita dapat mencegahnya terlebih dahulu. Ya, betul tu. Yana, dah seperti yang Yana katakan di awal tadi, bila kita dah ada anak, bukan kita lah, bila anda, mereka yang sudah berkahwin ada anak, sememangnya anak itu penyeri sesebuah keluarga. Tetapi kadang-kadang konflik itu mungkin bukan disebabkan oleh persengketaan antara suami dan isteri ataupun anak itu sendiri, tetapi orang ketiga yang menyebabkan, katalah orang ketiga berkata, awak sepatutnya kan mendidik anak awak macam ni, lepas tu bawalah masalah tu kepada suami, si suami akan berkata kepada isteri, sepatutnya kan kita buat macam ni, tapi isteri pula ada cara yang tersendiri nak didik anak. Itu pun satu konflik. Tapi yang biasanya saya rasa kelazimannya yang menjadi konflik bila dah ada anak adalah kurang masa untuk berdua-duaan antara suami dan isteri. Mungkinlah di awal-awal selalu berdua-duaan, nak keluar pun dating-dating. Tapi bila dah ada anak, masa itu perlu dibahagikan. Ataupun mungkin si isteri terlalu memberi fokus kepada anak sahaja. Membuatkan suaminya rasa terabai sedikit. You dah tak ada masa dah untuk hari ni, setiap hari you untuk Mia tu lah. Mia nama anaknya. Siapa Mia tu ya? Okey, baik. Untuk membincangkan dengan lebih lanjut lagi tentang topik kita pada hari ini, sudah pun terhubung di talian kita bersama dengan Encik Ahmad Fazli Yusof, seorang pakar motivasi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari Encik Fazli. Selamat tengah hari kepada Sugi dan Yana. Ya, jauh Encik Fazli di Kota Baru ya. Semua sihat? Ya, Alhamdulillah. Sihat. Okey, baik Encik Fazli, topik kita pada hari ini konflik rumah tangga setelah punyai anak. Okey, Encik Fazli, topik ni agak berat saya kira kalau bagi saya dan Yana lah. Tadi Encik Fazli ada bertanya, kami berdua sudah mempunyai anak, tiada. Yana kata dia ada masalah anak tudung. Saya masalah anak tekak. Macam tu je lah anak-anak kita. Tapi mungkin Encik Fazli boleh mulakan bila kita sebut mengenai masalah ataupun konflik rumah tangga disebabkan anak. Apa antara masalahnya Encik Fazli? Ya, terima kasih. Persoalan yang menarik dan kita tahu bahawa alam perkahwinan adalah salah satu daripada proses kehidupan yang baru, ya. Dan mendapat anak juga adalah satu gerbang baru dalam kehidupan seseorang itu. Dalam hidup kita bermula sebagai bayi, lepas tu kanak-kanak, lepas tu pergi tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, jadi remaja, lepas tu masuk IBT, jadi belia, lepas tu kerja, lepas tu kahwin. Semua ini adalah proses kehidupan yang mana setiap proses kita perlu mengubah diri kita, berbeza daripada tahap sebelum itu. Begitu juga dengan mendapat anak. Kebanyakannya orang mendapat masalah kerana apa? Kerana dah dapat anak tapi perangai macam tak ada anak lagi. Kan? So, sebab itu kita berubahlah. Macam ni lah, orang daripada sekolah rendah masuk sekolah menengah, mestilah berbeza, betul kan? Ingat tak hari pertama masuk sekolah menengah? Perasaan macam mana? Kan? Bukan online lah, offline punya kan? Kan? Kita rasa macam ada stres pun ada, assignment pun ada. Begitu juga sebenarnya. Kalau seseorang itu berjaya mengadaptasikan perubahan dalam hidup dengan memiliki perubahan baru. Dia ada 3 benda, Yana dan Sugi. Ya? 3 benda yang kita kena ubah dengan perubahan hidup. Yang pertama adalah ubah mindset. Ya, yang kedua adalah ubah skill set. Dan yang ketiga adalah ubah habit set. Ya? Kalau kita tak ubah 3 ni, dengan perubahan hidup kita tak ubah 3 benda ni, apa berlaku ialah kita berhadapan dengan masalah. Kalau kita masuk IPT tapi cara belajar macam sekolah, kita punya mindset macam budak sekolah, kita punya skill macam budak sekolah, kita punya habit macam budak sekolah, memang hancur alam IPT kita. Yang tak lulus tu, semester kedua dah drop, kan? Sebab apa? Sebab tak ubah mindset, tak ubah skill set, tak ubah habit set. Begitu juga orang yang dapat anak, dia kena ubahlah. Dia punya mindset terhadap kehidupan, skill set terhadap skill-skill yang dia ada untuk menjaga anak dan sebagainya, dan juga habit dia pun kena ubah. Gitu. Okey. Mind, skill dan juga habit. Menarik apa yang Cik Fazli kongsikan ni. Dan Sugi, mungkin juga kan apabila sesuatu pasangan itu mempunyai anak, mungkin anak yang pertama lebih mencabar. Dan kita berkait rapat dengan soal tanggungjawab, Encik Fazli. Mungkin konflik ini juga berlaku apabila tanggungjawab itu seringkali ditolak antara suami dan juga isteri. Sedangkan untuk membesarkan seseorang anak itu perlu usaha sama dari kedua-dua pihak dalam sesebuah perhubungan itu. Suami dan juga isteri, ayah dan juga ibu. Betul tak Encik Fazli? Oh, sudah tentu. Ini perkahwinan kan, bukan seorang-seorang. Kita perkahwinan kita buat sama-sama. Ya? Jadi anak tu anak sama-sama. Kan? Anak kita berdua. Jadi apa kita kena buat ialah dua-dua kena memainkan peranan. Saya nak beritahu satu berita gembira lah untuk semua ibu bapa ataupun bakal ibu bapa. Ya. Sebenarnya Tuhan dah buat kita ini, secara biologinya kita sangat happy dan gembira untuk menerima anak sebenarnya. Kan? Sebenarnya. Sebab ada banyak kajian tentang bagaimana tubuh kita bersedia untuk jadi lebih baik apabila kita nak menerima anak. Saya ambil satu kajian yang dibuat oleh seorang profesor, seorang Dr. Ruth Salmon. Dia buat kajian ini 7 tahun lepas. Dan kajian ini dibuat di bawah Yale School of Medicine terhadap 89 ibu bapa baru first time. Ibu bapa yang baru jadi ibu bapa lah. Dan apa mereka buat ialah mereka telah mengumpulkan sampel oksitoksin daripada parents ini. Dan mereka juga buat MRI functional scan terhadap mereka. Dan mereka dah pasti
di kalangan ibu dan ayah sama je. Ibu dan ayah, bukan ibu saja yang melahirkan anak, tapi ayah juga ada dua bahagian otak yang begitu aktif. Ya. Di kalangan ibu bapa yang baru first time dapat anak. Apa dia? Yang pertama ialah bahagian neocortex, yang kedua bahagian limbik. Yang mana kedua-dua ini berperanan untuk mengawal tiga aspek, iaitu bahagian amigdala untuk mengawal, menjadikan kita lebih kuat, lebih fokus untuk menjaga anak, untuk menjaga anak lah, menjaga anak dan jaga dia lah, protect dia kan. Yang kedua oksitosin di hypothalamus. Dia dapati ini untuk menghubungkan, ada perasaan yang kuat bapa dan ibu terhadap anak. Yang ketiga adalah dopamine system, yang mana ia membuatkan ayah dan mak bila tengok anak dia rasa happy, rasa motivated, rasa enjoy become a parenting. It's a feel good hormone. Right. So ideanya menjadi ayah ataupun ibu, sebenarnya Tuhan dah buat ready made, kita patutnya happy, rasa excited, bersedia untuk jadi lebih baik. Dengan syarat yang tadi iaitu mindset kena betul. Daripada mindset betul, kita akan develop skill set dan juga habit set yang betul. Okey, menarik perkongsian Encik Fazli. Bukan setakat kadang-kadang suami dan isteri itu, kita sebagai aunty-aunty ataupun pakcik-pakcik pun happy sangat tengok anak-anak, anak buah kita. Apatah lagi ibu dan ayah kan. Dan seperti Encik Fazli katakanlah, mindset kita, skills dan juga habit kita kena berubah. Sebab kalau kat college boleh drop out semester 2. Ni anak tak ada semester-semester. Perjalanan seumur hidup. Dan berbalik pada soalan yang Yana tanyakan tadi, Encik Fazli, mengenai tanggungjawab ni. Kadang-kadang macam main bola baling kan, dia main baling, suami baling tanggungjawab kat isteri, mungkin isteri harapkan sesuatu daripada suami juga. Dan seorang penonton WHI telah bertanya, kadang-kadang anak ni bukanlah punca masalah tetapi ego suami. Soalannya adalah macam mana nak handle lelaki yang ada ego, tak nak tolong jaga anak sekejap sebab dalam kepala dah set tugasan itu adalah tugasan isteri sebagai suri rumah, dan makin lama isteri burnout dan tak confident pada diri sendiri, penat sampai tengok cermin pun mengalir air mata. Okey, Encik Fazli, ini situasi yang sememangnya perlu diberi perhatian saya kira. Jadi macam mana untuk handle lelaki yang mempunyai ego ni? Pertamanya, saya harap ada lelaki yang dengar lah. Wanita hari ini, walaupun wanita hari ini bukan lelaki hari ini. Kepada lelaki kita kena ingat Rasulullah SAW adalah seorang suami yang tidak kekok melakukan kerja-kerja rumah. Kan? Dan Rasulullah SAW seorang suami, seorang datuk yang menjaga anak-anak dan cucu dengan baik kan. Jadi ada banyak hadis Rasulullah SAW bermain dengan anak-anak kan. Jadi kita ni bila lelaki ni jangan rasa macam jatuh martabat kelelakian dengan menjaga anak kan. Basuh berak, buka pampers, itu rasa macam kurang lelaki lah macam tu. Itu salah. Itu mindset salah dan patut rasa malu kalau kita ada mindset tersebut. Patut rasa malu jadi lelaki yang malu jaga anak, uruskan anak. Sebab setiap benda yang kita buat itu ada kebaikannya pada pasangan, pada anak. Di sisi Allah, Rasulullah SAW pun sayang kepada kita, insya-Allah. Itu bagi lelaki yang mendengar lah. Kalau yang mendengar, saya doakan semua para lelaki yang mendengar wanita hari ini, orang baik-baik ni, orang baik-baik. Semua saya doakan kebaikan untuk anda semua. Pada yang tak mendengar, pada isteri, pertama saya nak ucapkan banyakkan bersabarlah. Pertamanya sabarlah, tapi ini biasa kita dengar lah kan, sabar je lah. Of course, sabar itu pertama sekali is powerful. Sabar dan redha menyebabkan kita rasa apa yang kita buat itu meaningful. Kalau kita buat dalam keadaan kita complaining, semua proses jadi macam azab kan. Tapi kalau kita buat dalam keadaan redha dan bersyukur kerana diberi peluang untuk melakukan ini, maka kita rasa meaningful, kita rasa bermakna, kita rasa macam kita dirahmati dengan apa yang kita hadapi. Sebab ramai orang dia diuji dengan pelbagai lagi kesusahan yang mungkin mereka tak boleh tanggung. Kita diuji mungkin dengan kesusahan menjaga anak-anak. Itu pertama. Yang kedua, macam mana nak bagi idea kepada suami bahawa menjaga anak ini, nak ajak dia jaga anak. Bukan nak suruh dia jaga anak, nak ajak dia jaga anak. Jadi nak buatkan suami rasa nak jaga anak, kita kena tunjuk happy jaga anak-anak. Berkongsi dengan suami benda-benda yang best dengan anak-anak. Ya, lepas tu ajak dia, abang lah buat sekali. Mesti best. Basuh berak itu best.
Kan? Betul. Sabar kan. Ataupun kita samakan dia dah asyik main game contohnya kan. Macam mana cabaran game ni digunakan semasa membasuh pampers anak-anak kan. So kita buatkan dia rasa nak, bukan rasa terpaksa. Dengan cara yang pertama kita buat dengan happy, yang kedua kita kongsikan assignment kita melakukannya dengan husband kita, dan lepas tu kita ajak suami kita. Itu antara kita boleh buat. Yang seterusnya adalah kita kongsikan, sebab suami ni kalau dinasihat isteri dia mudah reject, ya. Jadi apa kita boleh buat ialah kita kongsikan perspektif, nasihat, kata-kata para pembimbing, coach, trainer, motivator, ustaz sebagainya, supaya dia dapat idea bahawa hidup berkeluarga is about new mindset. Kita tak boleh jadi orang bujang dalam keluarga, then dia akan jadi rosak. Macam kita nak menari zaping pasang lagu rap, memang hancur lah, mana-mana syok, betul kan? Faham. Dah pasang lagu zaping, menari zaping lah baru seronok. Sama juga dalam hidup berkeluarga, kita dah tukar rentak hidup, maka tukarlah tarian dia, barulah seronok hidup ini. Gitu. Saya suka apa yang Cik Fazli kongsikan tadi. Jangan berlagak bujang dalam rumah tangga dan lebih kepada mengajak daripada menyuruh. Sebab bila Sugi, kadang-kadang bila kita suruh, dia rasa terpaksa. Dia sendiri rasa tak best dan lebih lagi menjauhkan diri daripada anak, dan daripada situ akan banyak lagi konflik yang terjadi. Baik, Encik Fazli, saya tertarik untuk berkongsi satu lagi perkongsian oleh rakan-rakan kami di Facebook dari Intan Syafina Umar yang berkata, letih jaga anak ni lain. Sebab takut bila marah anak, kesan negatif tu pada anak pula kemudian hari. So, kita sebagai ibu stres pula fikir hal tu. Tambah lagi penat mental ni. Jadi, mungkin Encik Fazli boleh kongsikan juga antara alternatif. Bagaimana sebenarnya cara untuk ibu-ibu dan juga bapa-bapa di luar sana, selain daripada nak marah anak-anak ni, ialah sebab kadang-kadang kita pun stres kan. Mungkin ada cara-cara lain yang lebih halus, yang lebih lembut untuk orang kata membesarkan anak-anak ni. Interesting, Ana. Begini, dia ibu bapa yang sering risau dan marah ataupun membebel ni, sebenarnya dia ada satu kualiti. Kualiti itu dipanggil sebagai concern pada anak-anak, ya. Concern pada anak-anak. Cuma kadang-kadang concern tu over concern, ya. Jadi dia ada dua yang bertentangan. Over concern, lawan dia tak hirau langsung, ya. Over concern tak hirau langsung. Yang tak hirau langsung ni dia tak adalah stres, dia relax je, tapi suara tengah langgang. Yang terlebih pula over concern, benda sikit dia boleh stres sampai berjam-jam. Contohnya air tumpah, kan, benda tu basah dekat kapet, selagi mana tak kering kapet tu, selagi itulah dia tak habis rasa marah dia. Maka ni, this is what we call as over concern. So apa kita kena buat ialah kita kena balance. This is karakter dan mindset, macam mana kita lihat situasi, dan macam mana kita lihat situasi mempengaruhi macam mana kita melalui hari tersebut. Jadi bila kita terlalu banyak, dia macam ni, bila terlalu banyak risau, bimbang, takut, dia akan menjadi tiga benda. Tiga benda akan menjadi tiga benda, iaitu risau, bimbang, takut. Terlebih risau, terlebih bimbang, terlebih takut akan masuk ke tiga benda. Tiga bendanya adalah marah, kecewa, sedih. Okey. Ya? Bayangkan kalau terlebih bimbang, terlebih risau, terlebih takut, hari itu terlebih marah, terlebih kecewa, terlebih sedih. Dan tiganya akan masuk tiga lagi, iaitu membebel, complaining, menghukum orang. Jadi kita bimbang, kalau terlalu banyak simptom ini, saya rasa saya menasihat kepada ibu bapa, undur balik ke belakang thinking kita, kenapa saya marah, kenapa saya stres sangat, adakah saya over concern. Itu pertama. Yang kedua adalah, bila kita berhadapan dengan situasi, bukan saja mindset, satu lagi lah skill set dan tool set. Saya tak sebut lagi. So, dia punya stick dia adalah prop and prep. Apa dia? Prop and prep. Prop and prep. Prop and prep. Prop maksudnya, bila kita handle situasi dalam rumah, kita kena ada prop, peralatan yang cukup. Kan? Kadang-kadang peralatan tak cukup, kita tak gunakan peralatan yang betul untuk benda yang betul. Yang pertama. Yang kedua adalah preparation. Kena buat preparation. Kadang memasak tu jauh lebih cepat kalau kita prepare dengan lebih baik. So, soalan tadi berkaitan dengan ada tak cara lain nak hukum anak? Okey. Saya bagi pada mindset tadi kan. Okey. So, sebenarnya kita boleh sangat avoid physical punishment. So, saya sangat ada banyak cara how to punish your kids. Macam mana untuk denda anak-anak tanpa menyentuh tubuh badannya.
Dan dalam tradisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada pun mana-mana riwayat yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memukul mana-mana cucu, anak-anak, tak ada kan. Jadi kenapa kita tak jadi the best, jadi orang yang tak pukul anak. So caranya adalah banyak. Kita kena ingat anak di bawah umur 18 tahun, 18 tahun, mereka duduk dalam rumah, mereka tak boleh pergi rumah orang, macam di bawah kaki kita. Jadi rumah ini peraturan yang kita tetapkan. Ada banyak cara. Kalau anak tu kecil bawah 6 tahun, kita boleh hukum dengan cara sediakan sudut hukuman. Dia tengok TV, dia kacau adik dia, dia buat adik dia, kita pergi ke sudut hukuman, ada akses kepada jam. Dekat sudut hukuman, contohnya kalau rumah ada tingkat dekat tangga, dia boleh tengok jam. 1 minit kat situ. Jadi dia terlepas punch board tadi. Kan? Jadi dia akan rasa dihukum dengan simple 1 minit. Kalau dia buat lagi 2 minit, for example. Itu hukuman simple yang boleh dia buat. Hukuman-hukuman lain seperti akses internet, kan, duit poket, banyak lagi hukuman, denda yang boleh dibuat. Dan kita jangan marah semasa menghukum. Kita menghukum dengan kasih sayang, baru tak stres. Kalau waktu kecil-kecil dulu kan Sugi, mak saya bagi jelingan je pun saya dah rasa cukup hukuman dah. Dah rasa bersalah sangat-sangat ni. Sama. Dan sudut hukuman yang Encik Fazli katakan nak berdiri 1 minit ataupun 2 minit secara diam, tak buat apa-apa, diam-diam tu memang payah, terutamanya bagi anak-anak kecil lah. Dan mungkin Encik Fazli, bila kita bercakap mengenai konflik rumah tangga ni, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita hari ini, sebenarnya ada banyak lagi yang kami nak tanyakan. Tapi mungkin kita boleh sentuh sedikit secara ringkas Encik Fazli. Bila kita berkata mengenai konflik rumah tangga ni, sentiasa dikaitkan dengan kekurangan masa berdua-duaan antara suami dan isteri. Mungkin Encik Fazli boleh kongsikan secara ringkas bagaimana pasangan itu boleh membuat time management supaya tidak wujudnya konflik dalam menjaga anak dan juga menghabiskan masa bersama. Okey, dia ada 5S. Ya? 5S. Yang pertama ialah selit. Selit apa? Selit masa romantik ketika bersama family dengan anak-anak. Contohnya kita tengok TV dengan anak-anak, makan dengan anak-anak, movie dengan anak-anak, main songkak dengan anak-anak. Masa tu ibu bapa kena tahu macam mana nak menyelit rasa romantism. Simple activity untuk menyegarkan kasih sayang. Itu pertama. S yang pertama, selit. S yang kedua adalah sinergi. Apa maksud sinergi? Iaitu walaupun kita plan aktiviti suami, contohnya pergi kerja, carpooling dengan isteri. So, dia bekerja tapi dalam masa sama spend masa dengan isteri. Contoh ya. So, sinergi. Sinergi maksudnya masa itu untuk kerja tapi boleh digunakan untuk bersama isteri. Masa itu lunch kat office, panggil isteri, pergi makan dekat kafe office. Contohnya, kan, spend masa itu. Boleh sinergi benda tersebut. Baik. Yang ketiga adalah set up peraturan dalam rumah. Contohnya, 2 minggu sekali, seminggu sekali mak ayah akan keluar dating terutama. Yang keempat ialah seimbangkan. Kadang-kadang kita berperanan sebagai ayah, kadang-kadang kita berperanan sebagai suami. Isteri bersama, kadang-kadang sebagai isteri, kadang-kadang sebagai mak. Jadi kena seimbang antara peranan sebagai parents dan sebagai spouse. Dan yang terakhir adalah, ini penting, ramai orang terlupa zaman moden. Separate bilik. Ramai sekali saya tengok anak-anak tidur dalam bilik mak bapak daripada yang umur 20 tahun tu tak apalah. Dia sampai 20 tahun pun nak tidur bilik mak ayah. Kan, itu separate bilik. Boleh educate semula. Sebab ni adalah banyak cerita hantu takut nak tidur seorang-seorang. Tengok langsir bergerak pun kata benda langsui. Bukan langsir je. Jadi kurangkan cerita hantu, separate bilik. So, itu penting juga untuk dibuat. Walaupun nampak simple. Yang tengok langsir macam langsir itu mungkin saya tu kot, Encik Fazli. Baik, 5S yang dapat membantu kita untuk mencegah sebarang konflik dalam rumah tangga dan janganlah kita menyalahkan anak-anak kita sekiranya berlaku sebarang konflik. Encik Fazli, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian tadi. Diharapkan sedikit sebanyak dapatlah membuka minda dan orang kata memberi kesedaran kepada kita semua. Bukan sahaja pasangan yang sudah berkahwin, tetapi kita ni juga Sugi yang belum pun mendirikan rumah tangga. Terima kasih Encik Fazli. Terima kasih Encik Fazli. Sama-sama. Baik Yana, lepas ni kalau dah
planning nak kahwin, nak ada anak, perlu ubah minda, skills dan juga habit. Ingat 3 tu, MSH. Bukan MSG, MSH. Betul-betul. Dan kalau dulu kan mungkin ada dalam kalangan suami yang suka terbawa-bawa sebelum berkahwin, suka lepak mamak, suka bertemu dengan kawan-kawan sehingga lewat malam. Setelah berkahwin, ini adalah antara habit yang perlu diubah. Bukan saja sebab PKP tau, tapi sebab betul-betul kena nak jaga anak ni. Okey, baik. Perkongsian yang amat menarik, saya kira banyak yang dikongsikan oleh Encik Fazli, dan kami berharap apa jua yang dikongsikan dapat memberikan anda, dapat membantu anda terutamanya mungkin mengalami konflik rumah tangga disebabkan anak-anak. Okey, baik. Kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan kami di Wanita Hari Ini, dan dalam segmen tajaan sekarang ini sudah pun terhubung di talian. Kita bersama dengan Nur Atira Samsudin yang merupakan pegawai pemasaran Jamu Jelita. Assalamualaikum Atira. Waalaikumsalam Yana. Apa khabar Yana? Sihat, Alhamdulillah. Atira sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey Atira, silakan. Apa yang nak dikongsikan dengan penonton setia Wanita Hari Ini? Okey, terima kasih Yana. Assalamualaikum buat semua penonton Wanita Hari Ini. Salam Jumaat dan selamat sejahtera kita ucapkan. Okey, apa khabar semua penonton di rumah? Atau percaya kita ni sekarang kebanyakan dari kita tengah work from home Yana. Dan pastinya kalau kita ni work from home, tak lain tak bukan perempuan ni tak online shopping, kita buka peti cari makanan. Betul lah tu. Masak macam-macam aneka jenis makanan. Lepas tu mulalah kebanyakan dari kita bila malam tu nak tidur, perut tu tegang je, rasa penuh je. Keluar pun rasa ketat je. Atau percaya ramai yang buat perkara macam ni dan terjadi macam ni dan jadikan alasan sebagai bosan duduk rumah. So sebenarnya Yana, hari ini saya nak kongsikan dengan anda semua kenapa masalah ini terjadi. Lagi-lagi dengan apa yang kita makan tu Yana, tersimpan 2-3 hari. Lepas tu kita ni dengan tak bersenamnya. Jadi itulah punca atau percaya kenapa bila habis PKP, itulah ada punca kenapa baju-baju kita semua dah tak muat dan sebagainya. Jadi hari ini Yana, saya nak kongsikan dengan semua kalau risau hal tu terjadi, White Fiber ada, jangan risau. Orang kata benda baik kita kena kongsi. Jadi hari ini saya nak kongsikan dengan anda kebaikan fiber dan macam mana fiber ni bertindak dalam badan kita serta bantu kita dapat badan dan juga berat yang kita idamkan, Yana. Okey, sebenarnya ramai yang tak tahu dalam musim harian kita apa yang kita makan hari-hari tu, Yana, mengandungi karsinogen. Orang mesti macam saya tanya, apa itu karsinogen? Sebenarnya, karsinogen adalah bahan yang berbahaya yang terdapat dalam makanan kita dan sebenarnya merupakan racun dalam tubuh yang jika tidak disingkirkan menyumbang kepada penyakit, Yana. Dari sebab itulah fiber ni cukup penting kerana fiber akan bantu singkirkan karsinogen tadi serta bantu pastikan perut kita mempunyai penghadaman yang normal. Supaya tak ada lagi dalam harian kita, ada hari yang kita makan macam-macam lepas tu tersimpan, tak membuang. Dan ini adalah punca kenapa masalah fizikal tidak seimbang, perut tak selesa, ada masalah bau badan. Dan paling istimewa juga sebenarnya, dalam buat fiber ni bukan sahaja kita formulasikan untuk melawaskan sistem penghadaman, tetapi dalam buat fiber juga kita merumuskan dengan kandungan silim khas yang mana penggunaannya bantu mengenyangkan anak. Jadi yang mana dalam waktu kita PKP ni nak ada sistem pengalaman yang lebih lancar, nak dapatkan badan yang menawan, orang cakap nak jaga pemakanan kita, jaga badan kita, nak diet juga dalam masa yang sama, boleh dapatkan produk Puak Fiber ni. Cuba Puak Fiber ni dah rasa sendiri kehebatan produk ni, barulah kita tahu kebaikan fiber ni sebenarnya cukup penting buat tubuh kita, lagi-lagi perut kita. Jadi siapa yang belum cuba, kena cepat-cepat dapatkan Puak Fiber ni, Yana, yang mana cara penggunaan pun saya kira cukup mudah. Boleh minum selepas makan tengah hari dan makan malam. Dan yang paling penting, cara bancuan pun cukup mudah. Hanya menggunakan 150 ml air, 2 skop dan juga mengikut keselesaan dan berharga cuma RM38.90 sahaja. Okey, itu berkenaan dengan Pearl White Fiber, betul? Betul. Seterusnya? Okey, seterusnya adalah produk kedua iaitu sabun Herberet. Sebab tak percaya, kita ni kalau duduk rumah lama-lama stres kan. Bila stres, kulit kita akan naik jerawat. Kulit kita akan macam-macam masalah dan kebanyakan lagi perempuan yang nak period ni, kalau stres sikit je memang naik jerawat dekat muka. Jadi dengan penggunaan sabun Herberet ni, anda boleh buihkan kemudian letakkan di permukaan kulit wajah, biarkan seminit. Dalam ni mengandungi kandungan akar resung, ada kayu manis, ada kandungan daripada bahan-bahan yang terbaik, herbal yang terbaik untuk membantu mematikan bakteria jerawat tadi dan juga mengeringkan jerawat. Dan sebenarnya produk ini, sabun Herberet ni boleh dipakai 2 kali sehari sebagai pencuci wajah. Kemudian pakai bersama bedak sejuk berebus tanaka. Cuma dab-dabkan saja di permukaan kulit yang berjerawat tu. Dalam bedak sejuk ni mengandungi ekstrak daripada tanaka
Yang mana penggunaan Tanaka tadi dia akan mengecutkan jerawat kita Yana, mengawal pengeluaran minyak dan yang paling penting kedua produk ini Yana boleh dipakai bersama untuk atasi masalah jerawat dan boleh dapatkan secara berasingan turut terdapat dalam set yang berharga RM39.90. Ada 2 produk. Okey. Ya. Lagi Atira, apa yang nak dikongsikan? Okey. Yang ketiga kita ada adalah produk Pearl White Coffee. Ini adalah produk yang akan cukup excited nak share dengan anda sebab semenjak kita ni kalau dekat rumah lama-lama tak percaya kita ni selalu macam tak fokus, lesu. Kalau depan PC lama-lama tu kita akan mudah mengantuk dan sebagainya. Jadi Pearl White Coffee ni adalah minuman berpisah kopi campuran kopi guarana yang kita formulasi turut bersama dengan bahan pencerahan daripada Astaxanthin, ada tomato, ada acerola cherry yang mana walaupun kandungan kafeinnya sedikit tetapi bau aroma kopinya cukup memikat hati serta penggunaan dia Yana nak share kepada anda bukan sahaja baik untuk penjagaan kulit tetapi untuk stamina kita. Barulah dalam harian kita tu kita lebih bertenaga, mata pun lebih segar, tak adalah mengantuk je bila bekerja dekat rumah kan dengan keluarga lagi. Jadi sebenarnya produk ini turut boleh diamalkan buat lelaki dan wanita. Dan secara ringkas ni saya nak kongsikan kepada anda semua yang mana sekarang di rumah dalam keadaan stres dengan masalah kita yang susah nak kawal nafsu makan, dengan masalah yang segala-galanya dah tak selesa di tubuh badan anda nakkan sesuatu solusi untuk anda atasi masalah tersebut. Jangan lupa amalkan produk White Fiber dari jamu jelita Yana. Yang mana produk ini lengkap dengan kandungan serat yang tinggi yang baik untuk perut, untuk tubuh badan kita. Boleh diamalkan lelaki dan wanita. Berharga cuma RM38.90 sahaja. Dan kedua produk seterusnya adalah produk penjagaan kulit iaitu sabun Herbal Rest berharga cuma RM21.90 serta produk bedak sejuk berbentanaka ni berharga RM9.90. Dan ingat share, sebenarnya produk ini bukan sahaja baik untuk ada masalah jerawat, yang ada jeragat pun boleh pakai. Dan produk ini boleh dipakai juga buat lelaki dan wanita. Pakai sabun, kemudian malam pakai bedak sejuk berbentanaka. Dan yang terakhir adalah White Coffee, minuman kopi yang cukup sedap yang pasti memikat hati anda, yang mempunyai banyak kebaikan untuk kecantikan kulit, untuk kita punya kesihatan, untuk stamina. Jadi ketiga produk ni kalau anda nak dapatkan boleh hubungi nombor yang tertera di kaca TV, hubungi nombor stokis kami dan juga dapatkan produk jamu jelita di kedai jamu di shopee.com.my/jamujelita.my ataupun WhatsApp Atira sekarang di 0133535753 dan hubungi 1800-8851 untuk sebarang pertanyaan dan konsultasi. Baiklah Atira, terima kasih di atas penerangan sebentar tadi. Okey, Sama-sama, kepada Yana. anda, terima kasih Atira. Kepada anda jangan ke mana-mana, kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami dan terima kasih kerana terus setia bersama kami sepanjang 1 jam ini dan sedar tak sedar kita dah pun sampai di penghujung siaran hari Jumaat ini ya Yana dan kami harapkan apa jua yang dikongsikan hari ini memberikan anda manfaat dan kalau boleh kami nak berkongsi sekali lagi tips-tips yang dikongsikan oleh Encik Fazli untuk mengelakkan konflik rumah tangga setelah punyai anak. Awak ingat 3 yang pertama? Saya ingat. Apa dia? Yang pertama adalah mindset, Betul. skill set dan juga habit set. Tahniah. Dah boleh jadi mak ni. Segi apa kurangnya. Baik. Dan juga 5S-nya perlu juga diingatkan supaya pasangan tidak rasa orang kata tiada masa berdua-duaan. S yang pertama, selitkan momen-momen romantis bersama dengan pasangan anda. Kalau nak orang kata include anak anda pun boleh. Keduanya, sinergi bersama dengan pasangan anda. Ketiga, set up peraturan. Penting tu. Dan juga seimbangkan masa. Dan yang terakhir, kita haruslah separate bilik kita bersama dengan anak. Jangan tidur dengan anak di bilik yang sama setelah anak dah lebih besar lah. Dah 5 tahun mungkin boleh letak di bilik yang berasingan. Dengan buat cara begitu, ada banyaklah masa lagi untuk pasangan suami isteri, ibu dan ayah ni untuk masa berdua-duaan. Baik, kami harap apa sahaja perkongsian pada hari ini dapat memberi input yang berguna kepada anda semua termasuklah diri kita juga. Baik, esok di WHI Extra hari Sabtu, saya dan Sugi akan kembali dan kita akan membincangkan tentang topik aktiviti
PKP. Kalau Sugi sepanjang PKP ni apa yang Sugi selalu buat? Saya ni bukan orang yang suka masak, tetapi sepanjang PKP ni saya dah mula bergiat dalam memasak benda-benda yang simple sahajalah. Yang penting saya mula dah. Habis PKP ni saya datang rumah nak cuba. Boleh. Tapi saya juga selalu tengok perkongsian Sugi di Instagram. Yang Sugi ni memang betul-betul fit orangnya. Selalu bersenam. Mungkin antara tips yang Sugi boleh kongsikan untuk mereka membuat orang kata exercise di rumah. Kalau tips saya senang je. Kalau anda nak mulakan, tak pernahlah bersenam, nak mulakan mula di rumah secara kata kecil-kecilan dahulu, 20 minit pun cukup. Ataupun sekarang kita masih lagi dibenarkan untuk berlari di sekitar taman perumahan kita. Jadi anda bolehlah ajak anak, 2 orang je, 2 orang sahaja berlari di sekitar rumah anda selama 20 hingga 30 minit. Suami isteri tadi itulah. Suami isteri masa berdua-duaan. Lepas tu anak nak letak mana? Anak tak kat rumah, mak jagalah. Okey, baik. Dan kami juga ingin ingatkan kepada anda, sekiranya anda nak mendapatkan info ataupun berita yang tepat, sahih dan cepat, anda boleh ikuti rangkaian televisyen Media Prima Berhad. Okey, kami akan sentiasa berada di sini untuk memberikan berita-berita yang cepat dan tepat untuk anda. Baik, jangan lupa esok aktiviti PKP di Wanita Hari Ini Extra. Sehingga itu anda jaga diri, jaga keselamatan dan kesihatan anda dan juga orang di sekeliling anda. Selamat berhujung minggu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya.